Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam makmur Johor, salam kestabilan demi masa depan. Bersama saya sekali lagi Muhammad Irfan Fikri bin Abdul Rahman, dan pada malam ini saya bawakan tetamu khas. Saiznya lebih kurang saya, ketinggiannya lebih sikit, warna kulitnya lebih 2 tona. Firdaus Yusof, Timbalan Pengerusi Mahasiswa UMNO Malaysia. Minta maaf. Jangan. Timbalan Pengerusi Mahasiswa UMNO UNIMAP. Betul? Ya, betul. UMNO Siswa UNIMAP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada malam ini. Seperti biasa, setiap hari sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri Johor 2022 ini, kita akan bawakan sesi sembang santai, iaitu sembang kopi, yang kita akan mengupas isu-isu hangat, isu-isu semasa bersama dengan anak-anak muda yang saya kira cukup berketerampilan, cukup hebat, yang akan sama-sama kita bawakan dalam rancangan pada malam ini. Jadi, Firdaus, sedikitlah tentang diri Firdaus. Dari mana kan? Datang naik apa, jalan kaki ke, terbang ke? Jadi mungkin bagaimana sedikit pengalaman dah beberapa hari di Johor ni? Sikit-sikit. Cerita pengalaman. Penonton kita nak tahu. Kalau semua nak tahu, okey, nama diberi. Nama diberi. Muhammad Firdaus Yusof. So sekarang merupakan pelajar perniagaan antarabangsa di Universiti Malaysia Perlis. Ya. Daripada ujung negara kita turun dia ke ujung negara. Ini perjuangan. Sampai ke ujung benua kita turun. Jadi kita tu hari ini dah masuk hampir seminggu kita berkampung di Johor untuk kita bersama-sama jentera Barisan Nasional sempena pilihan raya negeri Johor lah. Itulah setakat ni. Baik. Jadi Firdaus, kita terus kepada isu hari ini. Saya tahu saudara Firdaus sedang tengok kopi tu. Semalam tuan-tuan kalau tengok siapa yang ada live semalam, kopinya hitam sedikit. Tapi hari ini kopinya lebih Enak gitu. cerah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, Firdaus, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap buat kopi ni. Dia jemput dah ni. Allah, ya Allah, sedap. Terima kasihlah siapa yang membancuhnya. Jadi ada sahabat saya tolong bancuhkan kopi ni, tuan-tuan. Jadi malam-malam ni kena kopi macam ni, cukup susu, cukup kerima pekat dia, ya Allah. Tapi ingat tuan-tuan, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Tak gitu. Baik, tuan-tuan. Firdaus, isu yang pertama. Hari ini kita dikejutkan dengan keadaan yang saya kira sangat meruncing, sangat luar biasa. 2-3 hari lepas, keadaan di Ukraine dan Rusia. Kemudian, dalam semalam ataupun kemarin, saya tengok keadaan di Pulau Perhentian. Ombak besar, orang tak boleh balik, stranded dan sebagainya, terperangkap di pulau. Ini situasi jarang kita tengok. Situasi yang jarang berlaku. Dan hari ini dalam sejarah, tuan-tuan, untuk makluman, banjir di Kelantan dan Terengganu berlaku dan sangat teruk. Betul? Dan Firdaus, bagaimana keadaan sekarang ini? Adakah ada yang bertindak? Ada yang dah pergi? Bagaimana, Firdaus? Setakat ni apa yang kita baca lah. Ada beberapa agensi dah mula gerak kerja turun ke sana. Ada juga NGO dah mula turun ke sana. So kita tengok ada banyaklah pihak dah start mula. Dan kalau kita tengok kali ni pun agak luar biasa lah. Di luar bulan yang biasa. Tiba-tiba hampir ke bulan 3 ni tiba-tiba banjir besar. Dan dalam konteks Barisan Nasional selaku sebuah parti, bagaimana gerak kerja Barisan Nasional? Adakah hanya fokus pada pilihan raya negeri Johor, ataupun ada membantu usaha-usaha menyelamat ataupun memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Terengganu dan Kelantan? Ini yang saya seronok tengok bila ada parti yang stabil macam ini. Dia walaupun kita tengah busy ataupun kita tengah sibuk di hujung negara di sebelah sini, tetapi jentera kerajaan dan juga jentera parti tu boleh lagi membantu dan menyokong bantuan-bantuan bencana di sebelah pantai timur. Itu sebenarnya yang hari ni kita boleh lihat, ini parti yang sangat stabil dan juga kukuh
kita tengah busy pilihan raya negeri Johor, tapi di sana pun kita boleh bantu. Ada parti tu dulu dia sedap, dia melecak-lecak di Selangor. Hari ni bila tengah pilihan raya negeri, busy di sini saja. Sana dah tak nampak dah. Baik. Faham. Dan kita tengok, saya dimaklumkan tadi daripada rakan-rakan di Terengganu yang saya dapat melalui panggilan telefon, melalui WhatsApp dan sebagainya, mengkabarkan kepada kita keadaan semasa di Kelantan dan Terengganu, ada yang rumah mereka turut terkena banjir dan sebagainya. Dan walaupun sedang sibuk di sini Firdaus, ternyata Barisan Nasional, Akar Umbi Barisan Nasional, terutama di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri-negeri sekitarnya telah turun membantu. Dan saya difahamkan Ketua Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Terengganu telah mengarahkan keseluruhan Akar Umbi Barisan Nasional dan juga UMNO di Terengganu untuk turun segera membantu mangsa-mangsa banjir. Dan yes, dan sedikit fakta yang menarik malam ini, saya sebab sebenarnya nak menceritakan keadaan apa yang berlaku di Terengganu ini. Untuk makluman, setakat jam 4 petang tadi, lebih 11,000 mangsa telah dipindahkan, melibatkan lebih 3,000 keluarga dan 3,000 lebih 3,000 pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Jadi saya mohon hadirin dan hadirat sekalian yang berada bersama-sama di dalam sesi live ini, agar sama-sama kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan sahabat-sahabat kita, rakyat-rakyat Terengganu dan Kelantan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan mereka di sana, dan semoga musibah banjir yang menimpa mereka, ujian yang menimpa mereka pada kali ini akan digantikan dengan nikmat yang lebih besar kemudiannya. Jadi tuan-tuan, percayalah, kemenangan sebenar bukan terletak pada pilihan raya sebenarnya, Firdaus. Betul. Tapi kemenangan sebenar terletak pada mereka yang bersabar apabila diturunkan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunyi macam Pak Ustaz sikit Daud. Tapi itulah keadaan yang kita boleh gambarkan di negeri Terengganu dan Kelantan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukti. Ya, Firdaus, saya rasa Firdaus setuju yang Barisan Nasional akan terus mengutamakan politik khidmat bakti ini. Firdaus dah berapa lama dengan UMNO? Uish, secara kalau ingat kan, daripada secara tak rasmi itu mengikuti UMNO daripada zaman mula-mula sekolah menengah lagi lah. Mula-mula sekolah menengah. Nasib baik tak kena buang masa sekolah dulu. Nasib baik tu. Nasib baik tak kena buang. Tapi orang boleh cop lah UMNO. Orang cop. Kiranya kalau berjalan di mana-mana tu memang dai ni memang perkembar lah. Saya kalau berjalan mana-mana orang kata, "Wah, ni kau kalau toreh darah kau keluar dacing." Hidup mati kau. Hidup mati dacing. Jadi selama Firdaus menyertai UMNO Barisan Nasional ini, apa corak politiknya? Adakah politik kebencian? Adakah setiap kali pergi dengar ceramah politik ataupun pergi mesyuarat ke, pergi usrah ke? Kita tak ada usrah. Kita tak ada usrah. Itu parti lain, minta maaf. Ataupun bila pergi mana-mana program yang dianjurkan oleh parti, dia mengata orang ini, dia mengutuk orang ini, dia menghina itu, dia menghina ini. Adakah sebegitu politik yang diketengahkan oleh UMNO dan juga Barisan Nasional? Ini yang seronok bila kita nak cerita macam kita tadi kan. Kita tak nak sebut parti tu. Kan kita kalau boleh sebut je parti apa? Kita tak nak elak, kita nak elak je sebut parti orang lain. Tapi kalau kita pergi ceramah di pihak lagi satu tu, direct kata UMNO ni perompak lah itu. Padahal dulu berpeluk dengan kita. Ya. Tapi bila dia dah sedap di sana, lain pula katanya. Tapi kita politik kebencian ni lah yang kita tak nak. Tapi kalau kita lihat Barisan Nasional daripada dulu, Wak Ima pada ketika pilihan raya ataupun bukan pilihan raya, kita dan Akak Umbi bersama jentera parti sentiasa turun. Tak kisahlah sebagai jentera kerajaan maupun jentera parti, kita selalu turun. Kita bantu mereka rakyat-rakyat di ground. Betul. Memang terus direct turun. Kita bukan macam ada parti yang baru bertapak tu, baru bagi tab. Dah heboh satu kampung. Yang tersasul nama penaja. Dah separuh nyawa kita keluar dua saat tu. Tersasul. Kita bukan je macam itu. Tak seronok lah. Saya macam tahu ya. Tak, kita yang kebencian. Itu bukan politik kita. Itu bukan politik kebencian. Makna kata Firdaus,
politik matang yang dilaungkan oleh pihak Pakatan Harapan sebagai contoh. Sebenarnya telah pun lama diamalkan di pihak kita, betul? Betul. Oh, jadi pengundi-pengundi di luar sana, terutama yang first time voters, kalau nak politik matang, apa jawapannya? Firdaus? Barisan Nasional. Barisan Nasional. Tak ada lambang lain, lambang dacing. Lambang dacing inilah sebenarnya satu-satunya parti yang mengamalkan politik matang yang sebenar. Betul? Bukannya sembang matang, tapi mana nak cakap? Hau. Kata orang kampung saya, teruk. Baik, itu sedikit gambaran keadaan banjir di Kelantan dan Terengganu. Apa-apa pun, sahabat-sahabat di Kelantan dan Terengganu, kita mohon terus bersabar dan juga kita doakan yang terbaik untuk mereka. Mungkin ada rakan-rakan kita yang telah pun turun untuk membantu kejenteraan pilihan raya negeri Johor pada kali ini daripada Kelantan dan Terengganu. Rumah mereka turut ditengelami banjir. Kita doakan segala-galanya dipermudahkan. Amin. Semoga Allah melindungi semua ahli keluarga. Kita harapkan tiada kematian pada bencana kali ini. Dan pesanan pada pihak kerajaan, baik negeri ataupun persekutuan, saya tak kisahlah siapa Perdana Menteri walaupun daripada UMNO sekalipun, kita harapkan ada tindakan yang segera diambil. Kalau isu banjir ni perlu diselesaikan. Tak naklah kita ulang benda yang sama. Ini bukan kali pertama. Ini bukan kali pertama, tapi ini kali pertama teruk. Jadi perlu ada contingency plan. Betul? Ingat ni cerita buat assignment last minute dekat universiti ke apa? Ini Baru nak bukan submit kejap lagi. assignment last minute kat universiti. Ini soal perihal keselamatan rakyat. Hidup mati Nyawa rakyat jangan buat main-main. Duk sembang stabil aja lagi. Jenuh kita. Jadi manifestasikan dalam tindakan. Saya gesa, ambil peluang ini untuk menggesa pihak kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, Melayu Islam kan. Buatlah yang terbaik. Terampilkan Islam itu dalam pemerintahan anda. Semoga Allah merahmati pemimpin-pemimpin yang berlaku adil dan menjaga rakyat dengan baik. Itu keadaan di negeri Kelantan dan Terengganu. Kedua-duanya negeri Perikatan Nasional. Ayuh bangun bersama Perikatan Nasional ke PAS? Mereka kata PAS. Mereka tak sebut Perikatan Nasional. Itu kena tanya Abah tu. Definisi Perikatan Nasional. Abah sayang Pantai Timur lah. Abah sayang Pantai Timur. Tadi bosku dah kata dia sayang Johor. Abah sayang Pantai Timur tak? Saya rasa Abah tak pernah pergi pun Pantai Timur. Betul. 17 bulan. Duduk di Johor pun setakat pagar je lah dia boleh duduk. Baik, dan isu kedua. Okay, kita masuk sedikit politik. Selesai kita tinggalkan segmen Pantai Timur. Kita bergerak semula ke Johor, Daus. Ni kita kena tarik balik. Kita kena semangat sikit. Baik, ni satu kenyataan akhbar yang dikeluarkan di Awani. PRN Johor, titik bertindih, Zahid Hamidi tuntut Tun M dan juga Muhyiddin ataupun Abah yang dikatakan prihatin untuk memohon maaf. Jadi Daus, mungkin respon berkenaan perkara ni. Ya, kalau berkaitan dengan isu yang mula-mula mereka yang jentik benda ni. Tu kita kata politik kebencian ni bermula daripada mereka dulu. Ni masalah ada. Lepas tu sekarang sebab tu kita kata kita berani kerana benar. Kan? Proceeding mahkamah sedang berjalan. Jadi kita tak faham tang mana. Kita pun berani untuk bersumpah. Sebelum kalau kita lihat ada yang dah sebut perkara ni. Kan? Kita berani bersumpah. Tiba dia kata saya tak pernah cakap bohong. Pula dah. Buat pun nak bersumpah lah. Takut pula. Kan? Betul. Itu yang kita terpaksa lah buat benda macam ni. Saya rasa ini tindakan yang berani lah. Tindakan yang bersandarkan undang-undang yang dilakukan oleh kita. Which is UMNO dan Barisan Nasional bersifat gentleman lah. Kan? Presiden sendiri lah. Presiden sendiri bersikap gentleman. Kalau betul apa yang dia katakan, buktikan. Sebab itu saksi semua ada tu dalam Perikatan Nasional. Tapi ada pula yang berdiam diri. Itu masalah dia. Baik, dalam arti kata lain Firdaus, pada minggu lepas pertengahan minggu tu, yang pertama Tan Sri Muhyiddin kata Datuk Seri Zahid bawa fail tebal untuk selesaikan kes beliau. Yang pertama persoalan saya pelik ni Firdaus. Saya bukan belajar undang-undang, tapi tadi saya tanya sahabat saya yang belajar undang-undang, saudara Iman, dia kata mana ada orang bersalah bawa fail pergi rumah Perdana Menteri. Baik dia bawa pergi jumpa Ketua Peguam Negara ke. Betul. Itu baru kena.
Dan apa kuasa Perdana Menteri? Ni dua badan yang berbeza. Adakah Tan Sri Muhyiddin nak cuba menggambarkan sebenarnya ada intervensi antara badan eksekutif dan badan perundangan? Dia tak jawab tu. Ini letih Tan Sri Muhyiddin nak jawab ni. Sampai dia kalah Parlimen bagus nanti baru dia boleh jawab ke apa ya? Itu perkara yang pertama. Dan yang kedua, berlaku pula edisi seterusnya. Bila Tan Sri Muhyiddin dah cucuk sikit, Tun M pula keluar. Menambah. Ini ejen tokok tambah. Dia kata, mungkin nak masuk highlight juga tu. Betul. Dia kata apa? Datuk Seri Zahid pernah datang ke rumah dia, nak buat-buat baik dengan dia untuk melepaskan kes yang sedang dibicarakan. Tapi kedua-dua perkara ini dinafikan. Dan apa yang menarik, Firdaus, saya berborak sendiri, saya dengan peguam kepada Presiden, dan telah pun dinyatakan dalam kenyataan akhbar bahawa melalui surat yang dikeluarkan oleh Tuan Syarul Hamidi dan Hazir, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa Dr. Mahathir telah membuat tohmahan berbau fitnah. Maknanya satu surat telah dikeluarkan. Dalam erti kata lain, siap sedialah nak pergi mahkamah. Kes lain pula. Kes lain pula. Yang ini je betul file, tapi filenya kena bergaduh di court lah. Betul. Dan saya tak suka perangai orang yang suka mengular, suka apa kita panggil ni? Suka divert isu. Contohlah, petang tadi saya ada satu sesi live dengan sahabat saya daripada Perikatan Nasional. Saya tanya A, dia jawab B. Saya tanya B, dia jawab C. Terjenuh lah. Kalau saya tanya A, jawabnya A. Saya tanya kenapa suka-suka hati keluar dalil. Ini khilaf. Pula dah. Ini khilaf di hadapan orang ramai. Ini khilaf. Saya kata, kalau sekali itu khilaf. Kalau dua kali itu, saya tak nak sebut. Tapi, dia dah, orang mudah. Dalam erti kata lain, bebal. Betul. Kalau dua kali itu sengaja. Perbuatan yang disengajakan. Dan benda itu bermotif jahat. Jadi saya kata, ini politik matang ke? Ini tidak politik matang. Ini politik wang. Ini politik dalil sebenarnya. Politik dalil. Itu saya pagi tadi saya ada dalam Selamat Pagi Johor. Kalau siapa pelayar tengok di pagi tadi, kita kata hari ini Perikatan Nasional ini dia bukan level penunggang agama dah, Daus. Ada terma baru. Saya rasa dulu ni kita cerita, ni analogi yang saya buat lah. Dulu mula-mula mereka memula dengan membonceng agama. Duduk di belakang. Kemudian dia menunggang. Sekarang tak ada dah, Daus. Memandu. Alamak. Memandu agama, Daus. Full control. Besar load kat belakang. Dan saya dah kata, jenis-jenis manusia sebegini, minta maaf cakap lah. Kalau agama pun dia boleh permainkan, adik-adik, tuan-tuan, para pengundi bangsa Johor sekalian. Kalau agama pun dia boleh main-main macam ini, tuan-tuan punya undi pun dia boleh buat main-main, tuan-tuan. Dia dah ada rekod menipu manifesto. Janji pun dia boleh capati macam tu je. Mereka dah ada track record yang sangat baik dalam menipu rakyat. Betul. Kita hormati. Itu rekod terbaik mereka. Itu perkara yang perlu dihormati, jangan disentuh. Kalau saya tanya kepada kawan-kawan saya, Daus, apa rekod terbaik Pakatan Harapan? Pakatan Harapan konsisten 22 bulan menipu rakyat. Betul. Itu Pakatan Harapan. Apa prestasi terbaik Perikatan Nasional? Konsisten 17 bulan bagi dalil. Tak pernah miss, tuan-tuan. 17 bulan dalil tanpa gagal. Itu dia punyalah perangainya mereka ini. Jadi tohmahan yang berbau fitnah ini telah pun dijawab oleh Amat Berhormat Presiden. Amat Berhormat, saya minta maaf, Yang Berhormat Presiden. Belum Yang Amat Berhormat. Dan tuan-tuan, Perikatan Nasional ataupun pejuang ini terang lagi bersuluh kaki penipu, tuan-tuan. Kaki spin.
dah menipu tuan-tuan, takkan nak pilih lagi. Takkan ini yang kita nak harapkan untuk kestabilan masa depan kita. Betul, Los? Betul. Betul. Tapi kalau nak sentuh pasal politik agama ni, kita juga pernah jawab tentang ini suasana politik tua bila kita menunggang agama ni. Betul. Sebenarnya bila di sana mereka dah ada sekumpulan parti yang berasaskan agama. Saya tak faham kenapa boleh ada isu mereka menggunakan dalil-dalil sesuka hati mereka. Pentas politik bukan pentas kita nak gunakan agama sebab Betul. ini sentimen keagamaan lah. Itu kita pernah berpecah dulu. Orang kata dalam satu surau, Imam UMNO, Imam PAS. Sampai tahap macam tu sekali. Terpaksa sebut. Dan hari ni, tiba-tiba mereka dah bermain-main dengan dalil balik. Kita dah elok bersatu dah. Saya nak tanya Daus, imam memang ada UMNO dengan PAS, PKR tak ada imam. ini soalan. Ini soalan. Kita jangan. ini soalan. PKR ada Habib. Mungkin dia jadi makmum je dulu. Makmum dulu. Yalah, bermula dari makmum. selamanya. Bercakap pasal sentiasa menjadi makmum ni pun itu satu masalah juga. Tapi tak apalah. Dia tengah kecewa sekarang ni dengan Syed Saddiq katanya. Tapi tak apalah, bergaduh. Bertembung pula. Tak apalah, bergaduhlah sesama sendiri. Kami ada benda nak difokuskan. Buat Barisan Nasional, ini adalah masa terbaik untuk kita fokus kepada agenda rakyat. Tuan-tuan, kalau kita tengok untuk pilihan raya kali ni, saya cakap terus terang. Perikatan Nasional bermasalah. Kenapa saya kata bermasalah? Ada dalam kalangan ahli parti mereka yang bertanding atas tiket bebas. Sudah. Kerana tak dapat kerusi. Sudah. Tak dicalonkan namanya. Itu yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Dalam Pakatan Harapan pula, bertembung sesama sendiri. Macam-macam lah. Duduk lakin. Tuan-tuan, kalau hal dalaman parti pun tak boleh selesai, macam mana tuan-tuan nak percaya mereka akan menyelesaikan masalah negeri ni? Tak akan berlaku, tuan-tuan. Dia akan sibuk dengan scheme of things je. Betul. Sebab tu saya kata, petang tadi masa saya buat live di Instagram saya, nampaklah tegangnya tadi tu. Nampak tegangnya tadi tu. Saya kata, kenapa bila sampai kepada mereka, segala-galanya diperlihatkan halal? Kan? Adakah Perikatan Nasional mengamalkan politik matlamat menghalalkan cara? Betul juga. Ini amalan tidak sihat kepada politik Malaysia. Terutamanya di negeri Johor. Tuan-tuan, negeri Johor pernah menjadi negeri yang paling hebat pencapaian ekonominya. Betul. Tapi tuan-tuan, rekod ini dileburkan sekelip mata di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Jangan kita lupa hal itu. Johor pernah paling tinggi. Johor pernah kemasukan paling tinggi. pelaburan. Kan? Kemasukan pelaburan. Dan Johor jatuh 4 anak tangga hasil daripada tangan-tangan yang sebenarnya tidak memikirkan hal negeri pun, tapi hanya memikirkan tembolok masing-masing. Pernah pada zaman tu pertumbuhan mereka di belakang Perlis lagi tau. Pernah tau sebenarnya pada ketika itu. Itu kita tak sebut lagi pasal almarhum Menteri Besar yang hilang masa krisis Sungai Kim-Kim. Almarhum. Kemudian Menteri Besar yang baru saya ingat okey sikit. Masa ada keracunan gas di Pasir Gudang, pun sama juga lambat bertindak. Sampaikan Tengku Mahkota Johor terpaksa turun dulu. Terpaksa istana campur tangan. Istana campur tangan. Saya puji istana, terima kasih kerana sentiasa mengutamakan perihal rakyat. Bersama-sama Tapi rakyat. apa guna kita ada kerajaan? Betul. Kan? Hari ini, bila kita buat pilihan raya negeri, mereka kata kita gila kuasa. Tapi saya cabar penonton, pelayar yang ada sahabat-sahabat Perikatan Nasional, balik rumah, kabur kenapa? Kalau Perikatan Nasional bentuk kerajaan di bumi Johor ini, adakah mereka berani mengatakan sebenarnya pilihan raya negeri ini adalah untuk memastikan UMNO dan Barisan Nasional memegang tampuk kuasa? Saya nak dengar perkara tu je sebenarnya. Jangan dah menang, U-turn. Sebab sebenarnya Datuk Hasni selaku Menteri Besar pada ketika itu berjiwa besar bagi peluang kepada rakyat pilih siapa dia nak. Dan rakyat
apa pesanan Daus kepada rakyat ataupun bangsa Johor? Simple je. Pilihkan sebuah kerajaan yang menjamin kestabilan. Tadi kita dah sebut pasal parti yang ada isu dalaman. Walhal kita di Barisan Nasional, parti kita besar-besar, parti yang dominan. Kita ada paling ramai ahli dan kita manage well untuk pilihan raya yang sebesar ini. Walhal mereka yang mungkin ada 75,000 ahli tu pun bertembung sana sini. Saya kata tinggal 700 je lepas pilihan raya ni. So, duk seronok bergaduh. Itulah Hashtag batalkan keahlian muda, saya tengok makin trending dekat Twitter. Ini baru langkah pertama mereka masuk. Mungkin boleh jadi 7. Last tinggal penaja. Itu yang saya risau. Lepas ni saya boleh buat video. Ini parti politik ke kelab persatuan? Boleh main angkat-angkat tangan lah lepas ni. Siapa nak jadi presiden angkat tangan? Saya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4, 5. Lah orang sama. Saya pusing itu je. Allahu Akbar. Mungkinlah SUK bertukar jap. Tahu apa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali pemilihan. Tahun ni dia SUA. Tahun depan dia SUK. 3 tahun lagi dia pula SUA. Dan presidennya sama maintain Sampai ketua. Abang Jamil mati. Tapi itulah tuan-tuan, hakikat sebenarnya apa yang berlaku di negeri Johor ini sedikit demi sedikit we are seeing their true colours. Ya. Tapi tuan-tuan, ingat kalau nak pilih biru yang original tuan-tuan. Berdacing. Biru berdacing. Biru berdacing. Perikatan Nasional ni dia kalau boleh nak tiru sampai kod warna sebenarnya. Betul sebenarnya, tapi tak dibenarkan oleh ROS. Kalau boleh habis dia nak tiru tuan. Kalau boleh dacing tu dia nak tambah sikit yang ketiga kat tengah. Sebab dia kata kalau 2 kiri kanan, kalau salah satu tu terlebih muatan dia baik singit sebelah. So dia letak yang tengah-tengah, dia kata stabil. Itu menghalalkan cara. Ataupun dia tak buat dacing tergantung, dia letak terus rantai. Senang kerja Penimbang digital confirm stabil. Itu level mereka tuan-tuan. Makin rancak. Tapi apa pun tuan-tuan, kita sebenarnya saya tengok jam pun dah 11.45. Kopi pun dah sejuk. Kopi pun dah sejuk. Tapi apa pun tuan-tuan, yang mana rakan-rakan pelayar yang mungkin ada soalan untuk ditanyakan kepada saya dan juga Firdaus, boleh tulis di ruangan ataupun tulis di ruangan komen. Saya cuba tengoklah. Minta maaf saya tak tengok tadi. Okey, baik. Buat masa ni belum ada apa-apa soalan. Jadi tuan-tuan, kita dah bercakap soal apa ni? Kestabilan dan sebagainya. Saya nak petik tadi bosku datang ke studio kita. Saya ingat Perdana Menteri Saya ingat Perdana Menteri datang tadi sebab Aura ramai. dia lain. Sebab ramai sangat. Dia tak payah sebut bosku sayang Johor pun orang tahu dah sebenarnya dia sayang kita. Kan? Saya bukan nak membela sesiapa, tapi itu hakikatnya. Auranya ada. Dan baru-baru ni minggu lepas Firdaus, Datuk Seri Najib ataupun bosku ni telah turun ke sebuah flat di Taman Cendana Pasir Gudang. Ada video yang viral yang satu flat tu kibar bendera BN. Saya rasa itu kalau Tan Sri Muhyiddin masuk tu cirit tu. Confirm cirit. Sebab daripada tingkat paling atas sampai ke paling bawah, daripada yang baru mula menetas, baru mula bertatih berjalan, dah pegang bendera BN. Sampailah kepada yang atas kursi roda. Nasib baik yang tengah baring dekat atas katil yang tak boleh bangun tu tak kibar bendera BN sekali. Kalau tak jenuh. Saya risau kok lagi keluar dalil kibar bendera BN haram. Allahu Akbar. Saya tunggu. Yang ni saya tunggu. Kita dah dapat harus. Kita dah dapat haram. Saya tunggu pula lah makruh dengan sunat. Lepas ni mungkin sunat mengibarkan bendera Perikatan Nasional. Boleh jadi. Oi, kalau sunat mengibarkan bendera Perikatan Nasional, banyak kali saya kibar. Sekali saya kibar berapa pahala tu. Oi, lain macam tuan-tuan. Sebab tu saya kata agama ini jangan dipermainkan. Inilah kalau bagi dekat orang tak tentu hala bercakap pasal agama. Biarlah yang pakar bercakap tentang bidang dia. Ini tidak. Orang agama nak cakap pasal vaksin. Doktor nak cakap pasal agama. Terbalik. Jadi mana terasa lah. Saya minta maaf. Tapi aura Datuk Seri Najib tu masih ada sebagai Perdana Menteri. Betul. Dan okey, bercakap tentang soal di flat Taman Cendana tadi. Orang kata, saya tengoklah komen-komen negatif daripada netizen.
yang mengatakan perkara itu adalah bodoh. Dia kata. Dia orang kata apa sokong penyangak. Sokong kleptokrat. Tak sedar diri ke? You duduk flat je. Sudah. Orang tu nak kena. You susah. Pun sibuk sokong lagi penyangak yang merompak duit rakyat. Saya pun bingung. Mungkin Firdaus ada counter respond. Saya Pada pandangan bila Daud kita tu. nak katalah ahli politik berkaitan ada kes mahkamah dan sebagainya. Simple stay. We give to the court. Kita ada court. Kita ada mahkamah. Berikan kepada mereka. Sebab bila kita nak label seorang itu penyangak, kan? Dia bila mahkamah tak tentukan lagi. Sekarang dia masih lagi dibicarakan di mahkamah persekutuan. Jadi kita tunggu. Sebab dulu pun kita dah ada banduan terus ke pintu istana. Banduan terus jadi ahli parlimen. Kita dah ada. Bukan tak ada. Dari penjara ke istana. Dibangga-banggakan tau. Kalau saya tak, daripada banduan terus ke istana. So, Daus pernah ke istana? tak pernah. Kena jadi banduan. Nampak? Betul ya tak ya juga. Baru terfikir. Dia dah lama rancang kita yang lalai. Tapi pada keadaan bila rakyat tu saya rasa mereka rindu akan pemerintahan zaman Barisan Nasional. Betul. Sebab apa? Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib, keadaan dia stabil. Ya, kita ada rusuhan bersih dan sebagainya, ada anarkis subversif dan sebagainya. Tapi keadaan kerajaan ketika itu, kedudukan kerajaan yang sangat stabil. Dasar kita, polisi kita buat tak ubah. Kita tak ada satu penggal sampai 3 Perdana Menteri. Kita tak pernah ada lagi. Ini je. Betul. Kita selalu ada 3 penggal 1 Perdana Menteri. Pernah ada. Tapi kali ni 1 penggal 3 Perdana Menteri. Dimulakan oleh yang 3 penggal 1 Perdana Menteri. Saya, Firdaus, concern saya, my biggest concern, sebenarnya selain daripada pentadbiran negara yang kucak kacir dan juga struktur ekonomi negara yang membimbangkan, adalah ketebalan buku sejarah. Nasib lah ya. Yang saya dulu belajar sejarah, yang masa saya form 5 lah, saya tingkatan 5 2015. Saya selalu belajar dengan sahabat saya, Iman Hizam. Belajar bersama-sama dekat dewan, dekat library. Lenguh baca tingkatan 4 dengan tingkatan 5 punya sejarah yang lebih kurang tebal ni. Betul? Kalau sekarang punya Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin 1 chapter. Ismail Sabri 1 chapter. 17 bulan, 22 bulan. 22 bulan. Kalau nak belajar pasal sejarah kerajaan negeri Johor, Perak 3 kali tukar Bukit Besar. Johor dah naik 1, 2, 3 pilihan raya negeri. Ini yang keempat nak naik. Kali keempat nak naik dalam 1 penggal. Tapi ini penggal lain dah lah kiranya. Mana kata memang tak stabil di mana-mana. Jadi betul lah rakyat rindukan. Saya setuju dengan itu. Dan satu lagi fakta menarik. Kenapa saya berbincang dengan seorang hamba Allah daripada Pasir Gudang juga. Saya kata sebenarnya sentimen di kawasan flat Taman Cendana itu adalah berikutan sebenarnya, Daus. Mereka ini sebelum ni tak memiliki rumah. Tapi di bawah inisiatif yang digerakkan oleh Menteri Besar pada ketika itu, Datuk Seri Khalid Nordin, Jauhar apa dah saya tak ingat, hashtag Jauhar something. Program untuk rumah lah. Program untuk rumah itu, mereka boleh membeli rumah flat itu dengan harga hanya RM38,000. Terlalu jauh. RM38,000. Kalau di Pasir Gudang boleh buat jamban je. Nilai RM38,000. Saya cakap terus terang. Ya, RM38,000. Nilai RM38,000 di Pasir Gudang cukup jamban yang mewah. Betul saya cakap. Di atas tanah Tapi, sendiri. yes, di atas tanah sendiri. Ataupun tanah pusaka. Kalau nak beli tanah, cerita lain lagi. Tak termasuk RM38,000. Sebab ini saya cakap dengan harga tanah di Pasir Gudang. Terlampau tinggi. Jadi mereka ini mengenang jasa. Mereka ini ingat, ini susah mereka tak ada rumah dulu. Tapi sekarang dah ada rumah. Ini yang berlaku sebenarnya pada ketika itu. Tapi biasalah netizen kita. Sebab tu kena ada konsep tabayun dalam apa-apa perkara. Contoh, tabayun. Saya hari ini mod ustaz. Konsep tabayun kenapa? Bila kita dapat sesuatu berita, semak dulu. Betul. Orang kata apa? Tak pasti jangan kongsi. Jadi itulah sebuah sedikit, Daus, apa yang berlaku sekitar Malaysia pada hari ini dan juga di negeri Johor. Jadi rakan-rakan sekalian, saya ada satu soalan yang saya nampak, apa pandangan tentang BN yang
meletakkan calon termuda di PRN Johor. Saya tak sangka sahabat saya tengok live ni. Terima kasih saudara Iman Hizam. Jadi Daus, apa pandangan meletakkan calon termuda? BN meletakkan calon termuda, bukan muda letak calon termuda. I was expecting that muda letak the youngest actually. Bila saya tengok SUA dia letakkan 27 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah Barisan Nasional daripada zaman perikatan pun, sebenarnya kita memang banyak dimulakan dengan pemimpin muda sebenarnya. Betul. Contoh Datuk Seri Najib sendiri, MB termuda, ahli parlimen termuda, Perdana Menteri termuda pada ketika ini. So sebenarnya kita dah melopor. Sebenarnya tak ada isu lagi nak kata yang Di Sabah kita meletakkan calon umur 23 tahun. Kalau Seorang menang, mahasiswa. tak Kan? Tapi tak diberi mahasiswa. peluang. Mana yang nak angkat seorang anak muda sekarang tu? Nampak? Salah siapa? Salah BN ke salah pengundi? Tak ada salah siapa. Penerenung kan. Salah kita bila salah pilih. Itu je. Tapi saya tak boleh bila ada parti yang mengatakan mereka nak angkat seorang anak muda. Kita tak boleh melanggar terus nak orang muda. Betul. Tapi Barisan Nasional is a good platform. Contohlah, kita di mahasiswa pun dah ada platform dalam Barisan Nasional. So kita groom the best leaders untuk naik supaya Barisan Nasional, apa yang kita boleh tawarkan adalah kestabilan. Betul. Mana nak dapat kestabilan? Pemimpin yang berkaliber, berkredibiliti. So Barisan Nasional lah parti yang boleh menawarkan sebab itu. Tuan-tuan, kita sekarang berada di penghujung rancangan. Kalau saya kira jumlah perkataan kestabilan yang disebut oleh saudara Firdaus daripada awal sesi ini sampai sekarang lebih 20 kali. Makna kata kestabilan yang ditawarkan oleh Barisan Nasional ini sebenarnya bukan retorik. Dan kita ada track record yang baik. Tuan-tuan, ada 3 fakta menarik yang ingin saya kongsikan sebelum saya menutup sesi kita pada malam ni mengenai calon-calon daripada Barisan Nasional. Yang pertama, fakta yang pertama. 80% calon Barisan Nasional adalah mereka yang mempunyai latar belakang akademik yang baik. Tak percaya? Tak tipu sijil yang pasti. Tak tipu universiti. Tak percaya? Boleh semak profil calon. Fakta yang kedua, 80% calon daripada Barisan Nasional berumur bawah 55 tahun. Kita tak letak terlampau tua. We do everything in moderation. Itu prinsip Barisan Nasional. Kesederhanaan. Dan fakta yang ketiga, 70% calon bagi Pelarian Negeri Johor 2022 adalah calon muka baru. Jadi tuan-tuan, berilah peluang kepada Barisan Nasional untuk sekali lagi menerajui kerajaan negeri Johor ini demi kestabilan masa depan. InsyaAllah pada 12 Mac 2022 nanti turun mengundi dan pilihlah biru yang original, pilih Barisan Nasional untuk kestabilan masa depan. Saya rasa itu saja Firdaus. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada malam ini dalam sesi Sembang Kopi. Tuan-tuan, sekali lagi, apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya cakap sekali lagi, kalau cepat koyak, jangan masuk politik.